من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Sadaqallahul Azim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan sesama manusia. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi ia mengira kamu bersalah dan akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, yang disengajakan oleh hati kamu dengan niat bersumpah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masih lagi ayat Al-Quran menceritakan persoalan dalaman negara, hidup bermasyarakat dan hidup berkeluarga. Kalau sekiranya sebelum ini ayat yang menerangkan tentang hubungan suami isteri yang berkait dengan pergaulan mereka, juga yang berkait dengan keadaan isteri atau wanita ketika berhaid, dan hukum hakam yang berkait dengan nikah kahwin, maka ayat seterusnya masih lagi berkisar dan berkitar hal kekeluargaan dan perkara-perkara yang berkait dengan rumah tangga dan juga hubungan kemasyarakatan. Ayat 224 sehinggalah ayat 227 yang kita bacakan pada malam ini mengandungi 2 hukum. Yang pertama, hukum bersumpah menggunakan nama Allah. Dan yang kedua, hukum yang berkait dengan ila, yakni seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya melebihi 4 bulan. Pada hukum yang pertama, bila Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, jangan kamu semua menjadikan Allah عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Perkataan urdah, yakni penghalang. Penghalang yang menghalangi kamu li'aimanikum, dengan menjadikan nama-nama Allah sebagai sumpah kamu. Menghalang kamu antabarru, untuk berbuat baik, atau menghalang kamu untuk bertakwa kepada Allah, atau menghalang kamu untuk mendamaikan antara 2 manusia yang berbalah. Artinya kita dilarang untuk menyebut bersumpah dengan nama Allah bagi menghalang kebaikan. Umpama kita berkata, saya bersumpah dengan nama Allah, wabillahi, tak akan ziarah kamu lagi. Walha amalan ziarah itu ialah amal kebaikan.
Atau saya bersumpah dengan nama Allah tak akan tolong kamu lagi. Walau tolong itu satu kebaikan. Menggunakan nama Allah bagi menghalang kita buat baik hanya kerana kita benci pada orang, maka ini satu perkara yang dilarang dalam Islam. Sebab nama Allah digunakan untuk berbuat baik. Bukannya menggunakan nama Allah menyekat kita buat baik. Saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi takkan ke masjid itu lagi, takkan ke surau itu lagi. Kenapa pula guna nama Allah? Sedangkan ke masjid, ke surau, perkara yang dituntut. Atau saya bersumpah dengan nama Allah takkan tolong lagi orang miskin sebab dia tak sembahyang, sebab dia tak puasa. Maka itu bukanlah perkara yang wajar. Masalah dia tak sembahyang, dia tak puasa, itu dia tanggung sendiri. Melakukan kebaikan itu diperintah. Kadang-kala kita bersumpah, khususnya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan khususnya berkait dengan hubungan kekeluargaan, bukan hubungan perkahwinan. Datangnya sumpah-sumpah bagi menegaskan sesuatu, tetapi malangnya penegasan itu pada perkara kebaikan. Ayat 224 yang kita bacakan ini sebab turunnya bila mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah dengan nama Allah, tidak akan membantu salah seorang lelaki yang bernama Mistah. Mistah seorang yang miskin, tetapi dia terpengaruh dengan orang munafikin yang menyebarkan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila Mistah ini, dia percaya orang-orang munafik bawa berita mengatakan Aisyah ini melakukan perkara yang tidak baik, dan dia turut menyebarkannya. Walau dia orang miskin yang dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah tak akan tolong lagi dia. Maka Allah Ta'ala melarang, bukan sekadar Abu Bakar, kepada semua orang Islam. Janganlah kejahatan seseorang menghalang kita buat baik pada dia, apatah lagi menggunakan nama Allah. Secara umum, kalaupun seorang itu buat benda yang kita tak suka, ia tak menghalang untuk kita buat baik. Sebab buat baik itu adalah cara kita mencari redha di sisi Allah, bukan kerana orang tu. Hatta perintah buat baik pada musuh, hatta perintah buat baik kepada tawanan perang. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan dengan penuh kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam waktu menawan tentera musuh, Sumamah bin Uthal, baginda menyuruh para sahabat mencari anggur segar, susu yang segar untuk diberi makan kepada Sumamah yang waktu itu menjadi banduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Erti buat baik, masalah banduan tu salah bunuh orang itu hal lain. Kerana itu dalam Islam ada ahkam sujana, hukum hakam berkait dengan banduan. Seorang yang didakwa dengan apapun kesalahan, dia merogol ke, mencuri, merompak, membunuh, bukan bermaksud kita menafikan kebaikan yang kita beri pada dia, makan, minum dan sebagainya. Oh, dah dia mencuri, kita biar je dia tengah panas, ikat dia tengah panas, pakat tumbuk sebiji seorang. Islam tak ajar begitu. Walaupun musuh, masih lagi diberikan hak kebajikan dia, hak kebaikan dia. Maka ini merupakan nilai prinsip dalam agama. Kerana itu Allah Ta'ala kata, apatah lagi menggunakan nama aku pula untuk halang buat baik. Lagi aku tak suka. Secara umum pun kita memang tak boleh halang buat baik kepada orang kita tak suka. Sebab kita dituntut buat baik pada seluruh manusia, hatta pada binatang, hatta pada anjing yang kita namakan sebagai najis mughalladhah. Buat kebaikan padanya pun boleh masuk syurga. Demikian yang lain-lain. Maka Allah melarang, jangan, kata Allah, wala taj'alullaha, jangan jadikan Allah urdatan li aymanikum, penghalang dengan kamu bersumpah kamu tadi untuk berbuat baik. Jadi kita dah sebut sebab turunnya bila Abu Bakar tak nak beri kepada Mistah yang terlibat dalam fitnah, bawa viral fitnah pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaupun perkara itu besar. Tetapi Allah Ta'ala kata jangan. Maka bila turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba, janganlah orang-orang yang Allah berikan kekayaan, kelapangan rezeki,
bersumpah untuk tidak mau buat kebaikan kepada kaum kerabatnya. Kita kadang-kadang tuan-tuan ada adik-beradik kita. Ada yang tak semayang. Ada yang sak dadah misalnya. Ada yang perangai gitu, perangai begini. Tapi dia kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita tetap berhak dapat kebaikan kita. Maka tak boleh saya bersumpah tak akan tolong ni adik ni. Abang ni, tak kakak ni. Hanya kerana kebencian tertentu, perselisihan tertentu. Jangan, tak dibenarkan. Lebih-lebih lagi kalau kita menggunakan nama Allah. Tak ada sebab. Allahumma illa melainkan kata ulama untuk beri dia pengajaran. Untuk beri dia satu tempoh pengajaran. Tetapi secara mutlak tak boleh. Dan ayat ini juga kata ulama diturunkan kepada Abdullah bin Rawahah. Bila Abdullah bin Rawahah dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak bercakap dengan iparnya, iaitu adik ipar dia yang bernama Bashir bin Nu'man. Bashir bin Nu'man dia kahwin dengan adik Abdullah bin Rawahah. Maka mereka pun berbalah. Bila berbalah, maka Abdullah bin Rawahah bersumpah tak akan datang rumah dia. Aku bersumpah dengan nama Allah tak akan pijak kaki aku di rumah kamu. Dan aku tak peduli kalau kamu berdua berbalah ke apa, aku tak peduli. Pada muka kamulah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Tak boleh. Kerana Abdullah bin Rawahah tak puas hati dengan Nu'man Bashir bin Nu'man. Maka tak puas hati menyebabkan dia bersumpah tak akan peduli masalah rumah tangga ni. Gaduh ke, apa ke, jangan panggil aku jadi hakim ataupun orang pendamai. Jangan. Maka Allah Ta'ala menegur. Perbuatan ini salah. Maka tidak ada cara lain melainkan Abdullah bin Rawahah sesudah mendengar teguran Allah, maka dia pun bayar kafarah. Sumpah-sumpah seumpama itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala memerintahkan dalam ayat yang kita bacakan supaya kita mempertingkatkan takwa, menjauhi maksiat dan mengingatkan kita jangan menggunakan nama Allah sewenang-wenang bagi menghalang untuk kita buat baik. Kerana nama Allah bukan menghalang untuk kita buat baik, tapi menyuruh kita buat baik. Kata ulama, Allah Ta'ala juga memerintahkan supaya melakukan sedekah. Bila mana Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman bersedekah, mendampingi anak-anak yatim dan menggauli wanita dengan sebaik-baiknya, maka Allah Ta'ala melarang dalam ayat yang kita bacakan ini, jangan menghalang kebaikan akhlak kamu dengan mendakwa saya dah bersumpah untuk tak buat macam tu. Awak kenapa tak telefon dia, tak tanya khabar? Saya dah sumpah tak nak telefon dia. Awak kenapa tak hantar makanan lebih ni pada orang tu dia kan miskin, saya dah bersumpah tak nak tolong dia. Tidak boleh begitu. Dilarang. Kerana itu kata ulama, ayat yang kita bacakan ini, itu wala taj'alullah urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim, memberi dua pengertian. Pertama, bila mana seorang itu bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan ataupun menghubungkan silaturahim atau bersedekah atau buat kebaikan atau mendamaikan manusia atau melakukan ibadat dan sebagainya, maka jangan menjadikan sumpah menggunakan nama Allah itu menghalang dia untuk melakukan semua perkara tersebut, maka hendaklah dia mengkafarahkan sumpah dia. Sesiapa pun yang bersumpah tak nak buat baik, apa pun jenis kebaikan, maka dia mesti membatalkan sumpah tersebut. Disebut dalam hadis Nabi SAW, "Iza halafta ala yamin wa ra'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminika." Sekiranya kamu bersumpah atas suatu sumpah dan kamu mengetahui ada yang lebih baik daripada sumpah kamu, maka hendaklah kamu mendatangi yang baik itu dan membayar sumpah kamu. Bayar sumpah. Dan ayat ini juga merupakan, kata ulama, ada makna yang kedua. Jangan kamu suka-suka bersumpah dengan nama Allah hanya untuk buat kebaikan atau untuk membuat apa sahaja perintah Allah. Kerana memperbanyakkan sumpah itu sebenarnya menghina nama Allah. Artinya, yang tadi, jangan bersumpah atas nama Allah untuk tak nak buat baik. Yang ni pula, jangan pula bersumpah nama Allah untuk buat baik. Apa pula? Tak nak buat baik. Buat je lah baik, jangan sumpah-sumpah. Demi Allah, wallahi saya akan bersedekah.
Kenapa sedekah perlu bersumpah? Sedekah je. Wallahi, kita bersumpah, saya akan duduk depan sah depan. Kenapa duduk sah depan perlu bersumpah? Duduk je lah sah depan. Kalau kamu tak buat macam mana? Supaya kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat sahabat yang bernama Umar Khattab, demikian juga tabi'in yang mulia Imam Syafi'i, dia berkata, kami tidak pernah bersumpah dengan nama Allah. Tak pernah. Walau apa pun hal. Untuk menunjukkan bahawa antara cara kita membesarkan nama Allah, jangan main sumpah. Jangan suka bersumpah. Supaya bila kita bercakap, secara basic orang dah percaya, tak perlu sumpah-sumpah. Kalau kita kata semalam saya pergi ke kedai, ada harga, ada tawaran murah, ada sale 80%. Kat mana kedai emas? Lalu orang ni tanya, ya ke? Takkanlah 80% betul. Wallahi, demi Allah, tak, saya tak akan bersumpah. Bohong lah tu. Biar dia kata bohong. Jangan kita bersumpah. Tak patut kita gunakan nama Allah hanya untuk bercakap tentang barangan, perniagaan dan sebagainya. Yang sama juga penjual-penjual dengan bersumpah, demi Allah, ikan ni ikan segar. Ikan segar baru naik dari laut, baru naik dari sungai. Ni ikan yang bermutu tinggi, wallahi, tak perlu sumpah. Ini wallahi ayam segar, ayam baik, ayam ni ayam yang kita ternak secara kampung. Bukan sebarang kampung, Hulu Kuala Berang punya kampung. Kita sumpah biar orang percaya ni betul-betul ayam kampung. Wallahi, tak perlu. Makruh bersumpah menjual barang. Walaupun betul. Kalau salah, dosa. Dan demikian juga dilarang kita bersumpah nama Allah untuk buat baik. Tadi larang bersumpah nama Allah untuk tak nak buat baik. Sebab nama Allah tak patut menjadi menghalang kita buat baik. Yang kedua, bila kita nak buat baik, tak perlu kita memainkan menggunakan nama Allah. Buat je baik, kerana itu memang perintah mutlak. Demi Allah saya nak sembahyang zuhur. Kenapa pula? Kerana demi Allah, wallahi siapa nak sembahyang zuhur? Sembahyang je lah. Solat. Sebab itu kata Imam Syafi'i, aku tak pernah bersumpah dalam hidup aku. Satu ketika, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia nak jual hambanya dengan harga 800 dirham. Dan seorang bertanya kepadanya, apakah ada keaiban? Biasa kan kalau kita nak jual benda-benda, orang ingat mesti ada benda. Mesti ada cacat celah. Sebab tu nak jual. Kalau elok, tak jual. Maka kata orang ni, apakah hamba ni ada kecacatan? Jawab Abdullah bin Umar, tak ada. Tapi saya nak jual. Maka kata orang ni, apakah tuan boleh bersumpah wallahi bahawa tak ada kecacatan? Kata Abdullah bin Umar, tidak. Saya tak akan bersumpah. Awak percaya, tak nak percaya, itu hal awak. Saya tak akan bersumpah. Akhirnya orang ni tak jadi beli kerana tohmah, kononnya bila tak berani sumpah, maka bohong. Maka Abdullah bin Umar tak peduli, dia pun jual. Sehingga seorang menawarkan dengan harga lebih baik daripada apa yang dia letakkan. Maka dia dapat keuntungan lebih daripada dia menuruti sumpah. Sebab itu tuan-tuan, sumpah ni jangan jadi mainan. Jangan jadi perkataan-perkataan kita dalam melariskan barang. Apatah lagi dalam menipu. Apatah lagi dalam menghalang untuk kita buat baik. Ini semua tak dibenarkan. Maka bila mana kita bersumpah, tengok, kalau sumpah untuk tak nak buat baik, maka kena bayar atau kena batalkan sumpah tadi. Lalu kita pun bayar, kita namakan sebagai kafaratul yamin, kafarah sumpah. Di mana kafarah sumpah itu, dia ada turutan dia ataupun dia ada pilihan. Yang pertama, sama ada memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka 10 fakir miskin, atau memerdekakan hamba. Ini yang jadi pilihan. Kita nak beri makan ke, nak beri baju ke, atau kita nak merdekakan hamba. Tapi kalau orang tu tak mampu sebab miskin, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Ini bagi orang bersumpah, kafarah sumpah. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang sumpah, larangan sumpah. Dan saya dah sebut termasuk kalau kita berniaga, jangan bersumpah. Berniaga macam biasa, kalau orang kata betul ke kak ni ayam kampung? Betul ayam kampung. Berani bersumpah demi Allah? Saya tak akan sumpah. Beli-beli tak nak beli sudah. Betul ke ini barang kulit? Ya, barang kulit. Berani bersumpah demi Allah? Tak, saya tak sumpah. Betul ke esok awak akan datang? Awak berani bersumpah demi Allah awak akan datang? Saya tak akan sumpah. Tapi saya kata insya-Allah saya datang. Maka jangan gunakan sumpah dalam apa pun item kehidupan kita. Jangan.
Sama ada yang memang dalam larangan jelas dalam Quran ini untuk halang buat baik, lalu bersumpah. Orang tanya kenapa tak pergi rumah mak saudara? Kita dah sumpah lah tak nak pijak rumah mak saudara. Maka jangan biarkan sumpah itu membelenggu kita buat baik. Kafarahkan sumpah tu. Dan pergi buat baik. Ya, kadang-kadang kita tuan-tuan marahnya sekejap je. Tapi dek kerana terlajak mulut ni, dia bila orang kata terlajak perahu boleh undur. Terlajak kata-kata, dia makan masa lama. Buruk padahnya. Tapi dalam Islam kalau terlajak kata-kata ada kafarahnya. Maka perlu dibayar kafarah. Kemudian Allah sebut la yu'akhidhukumullah. Allah tidak menghukum kamu. Billaghwi fi aymanikum, dengan sumpah yang sia-sia. Sumpah yang tak sengaja. Sumpah yang spontan datang daripada mulut kamu. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah menghukum sumpah-sumpah yang kamu sengajakan dengan hati kamu. Apakah maksud sumpah tak sengaja? Tuan-tuan, menjadi budaya orang Arab bercakap. La wallahi, la wallahi. Dia macam suka bersumpah. Wallahi syekh, kaifahal. Demi Allah. Dia benda tu dia macam secara auto mulut dia cakap. Tapi bukan dia ada niat apa-apa. Kalau kita dalam budaya Melayu kita mungkin tak berapa popular orang bersumpah. Tapi kalau dalam kehidupan orang Arab, kalau tuan-tuan tengok dia bercakap semua wallahi ya billahi, wallahi syekh, billahi alaika ya syekh, wallahi ya billahi. Dia jadi macam biasa bercakap. Tapi bukan sumpah. Dia nama sumpah lara. Tak ada apa-apa nilai. Kerana ia bukan daripada tujuan hati, tapi itu dah jadi suatu kebiasaan bercakap. Kita pula orang Melayu jangan dia ikut benda tu. Orang Arab jumpa kita, wallahi saya rindunya nak jumpa awak. Jomlah makan kat rumah, wallahi saya dah makan. Dia dah bercakap biasa, wallahi syaba' ana syaba'an akal. Jom saya kita ke jalan, wallahi saya ana sibuk. Dia akan selalu sebut wallahi, wallahi. Jomlah datang rumah saya, wallahi saya ada kerja. Dia mudah sebut wallahi. Tanya ni berapa harga barang? Oh, ni harga sekian-sekian. Wallahi syekh, kawan bagi murah. Dia kata wallahi saya untung sikit. Jadi budaya sumpah tadi jadi budaya percakapan. Maka ini disebut sebagai yamin lara atau sumpah lara. Ini tak dihukum. Sebab dia tak ada satu niat pun atau tak ada satu planning untuk buat sesuatu. Dia cuma percakapan biasa. Pun begitu saya katakan jangan diamalkan. Kerana Allah menyebut wallahu ghafurun halim. Allah itu pengampun lagi maha halim. Yani Allah yang maha lembut, yang tidak menghukum kamu, tidak terburu-buru menghukum kamu, bahkan melewatkan hukuman sehingga kamu bertaubat lalu menghilangkan hukuman. Itu sifat halim. Halim Allah maknanya Allah menangguhkan hukuman. Kalau ikut tuan-tuan, bila kita buat salah boleh saja Allah segerakan hukuman kita. Tetapi sifat Allah yang halim melambatkan hukuman. Bahkan dalam melambatkan hukuman, Allah beri pula kita taubat, lalu Allah angkat hukuman. Sehingga tak dihukum apa-apa. Maka ini sifat Allah yang halim, yang maha lembut. Kemudian Allah menyebut, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ayat yang ke 226. 227 berkait dengan sumpah antara suami kepada isteri. Yang tadi Allah menyebut sumpah secara umum. Kali ini Allah masuk sumpah secara khusus kerana ia berlaku dalam rumah tangga. Bila seorang suami marahkan isterinya, maka dia bersumpah untuk tidak mau menggauli isterinya, yakni tidak mau bersetubuh dengan isterinya selama lebih daripada 4 bulan. Ada yang berkata, tak, baik, saya tak akan setubuh dengan awak selama-lamanya. Saya tak akan setubuh dengan awak setahun, 2 tahun. Maka Allah Ta'ala mengajar manusia, kalaulah kamu ni marah dalam rumah tangga, tidak mau menyetubuhi pasangan kamu, maka ada satu haddul quswa, ada dia punya limitation dia. Ada haddul muayyan. Supaya dia tidak melampau dan memberi mudarat. Khususnya kepada isteri. Maka siapa yang bersumpah tidak mau bersetubuh dengan isterinya, maka ini disebut sebagai hukum ilak. Dia kita kena beza orang yang tak nak setubuh dengan isteri tanpa dia bersumpah, maka ini hal lain. Maka si isteri boleh menuntut nafkah batinnya di mahkamah. Dan kegagalan suami memberi nafkah batin sama sebagaimana kegagalannya memberi nafkah zahir.
Kalau isterinya tidak redha, maka isterinya menuntut, maka isterinya boleh membawa kes tu ke mahkamah dan boleh meminta fasakh. Dan ini penceraian yang dibenarkan. Dia tidak termasuk dalam hadis wanita yang meminta cerai haram syurga, tak masuk. Sebab ia dibenarkan kerana kegagalan suami memberi nafkah. Kedudukan nafkah batin sama sebagaimana nafkah zahir. Cuma kebiasaan kawan nafkah batin ini, dia ada negotiate dia. Ada kita namakan sebagai tasyawur, mesyuarat ataupun persepahaman dia. Ada tolak angsurnya kerana banyak faktor. Kerana suami boleh berkata dia sakit atau sebab-sebab tertentu, maka hakim akan memberi muhlah tempoh untuk dia merawat dan sebagainya. Tetapi masalah sekarang kita bercerita suami yang bersumpah, demi Allah, wallahi saya takkan setubuhi awak selama-lamanya. Ila sumpah suami untuk tidak menyetubuh isterinya melebihi 4 bulan. Kalau dia kata demi Allah saya takkan setubuh awak 2 bulan ni, maka itu tak dipanggil ilak. Habis tak sumpah tu jalan, ya sumpah tu jalan. Tapi sebaik-baiknya dikafarahkan sumpah tadi. Kerana tak ada baiknya sumpah tidak mahu bersama dengan isteri. Allahumma illa melainkan kalau dia niat untuk mendidik isterinya atas sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Tapi secara umum mendatangkan mudarat tak boleh. Maka kalau seorang suami bersumpah untuk tidak mahu menyetubuhi suaminya dengan menggunakan nama Allah, dia tak boleh kata saya sumpah saya tak nak setubuh awak, tak, dengan nama Allah. Dan tempohnya mesti melebihi 4 bulan. Kalau dia kata saya tak nak setubuhi awak 4 bulan, maka itu tak panggil ilak. Sebab baru 4 bulan, dia lebih 4 bulan sehari, ya. Itu cara mengira bilangan. Atau dia kata saya tak mau bersetubuh dengan awak 2 tahun. Tahun ni dengan tahun lompat. Tahun lompat. Dia tak nak setubuh. Berhubung dengan ayat ini, kata Ibn Abbas, menjadi budaya jahiliah, ilak. Ilak ni asalnya satu bentuk budaya jahiliah, di mana mereka bersumpah untuk tidak menyetubuh isteri mereka setahun atau 2 tahun atau lebih daripada itu. Ya, ada amalan-amalan jahiliah yang sudah berakar umbi, dah jadi satu budaya. Waktu mana mereka bergaduh, berbala, benci pada isteri mereka, kata kami takkan setubuhi kamu dalam tempoh setahun, 2 tahun atau selama-lamanya. Maka datang Islam. Kerana Islam ni faham rumah tangga. Ya, rumah tangga kadang-kadang memang bergolak, memang berbalah. Ya, ada orang rumah tangga dia Masya Allah tertib, terening, harmoni. Tapi kita tak boleh ambil hukum secara beberapa kelompok yang okey. Kerana kita juga kena mengambil kira possibility, ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang juga mungkin berlaku dalam rumah tangga. Dan ternyata dalam rumah tangga tadi ada pasang surut. Ada orang, betul, kita tak nafikan, ada orang dalam rumah tangga Masya Allah smooth hidup mereka sampai mati. Ada orang dalam rumah tangga tuan-tuan goyangnya luar biasa. Ada yang kejap okey, kejap tak okey. Ada yang macam-macam cerita dalam rumah tangga. Baik sumpah, baik cerak, macam-macam hukum hakam dalam tu. Sehingga jadi pening kepala kita nak huraikan satu persatu. Sebab dia membabitkan semua hukum. Zihar isteri pun dia, ilak pun dia. Masalah liwat isteri pun dia, datang dia pula kerja banyak. Dia punya masalah rumah tangga. Tapi dia tak nak bercerai. Tak nak. Kadang-kadang kita tengok banyak sangat masalah, cerai bagus. Tak, saya tak nak cerai. Tapi segala keburukan dalam rumah tangga berlaku. Maka kita tahu dalam rumah tangga, Islam, sebab ayat-ayat yang kita bacakan ini dan ayat-ayat selepasnya semua akan bercakap tentang rumah tangga. Untuk menunjukkan Islam memberi perhatian khusus tentang rumah tangga. Khususnya dalam pergolakan perbalahan suami isteri. Lihat bagaimana Islam letakkan caranya. Islam tak beritahu bila kita amang damai tu tak ada masalah, jalan je. Tapi bila kita berlaku peperangan dalam rumah tangga, pergolakan, perselisihan, maka lihat Islam datangkan penyelesaian. Sebab kita kalau rumah tangga ada masalah, kita nak jumpa ramai orang lah. Kalau rumah tangga tak ada masalah, kita diam je. Bila ada masalah, kita macam nak ngadu. Kita macam nak tahu, nak istifsarat, nak pencerahan. Maka datang syarak, datang ayat Al-Quran menerangkannya. Maka jahiliah dahulu, mereka akan bersumpah tidak menyetubuh isteri satu tempoh yang panjang. Maka ini memberi mudarat kepada isteri. Tidaklah dia janda dan tidaklah dia punya suami. Maksudnya perempuan tu dalam keadaan tergantung. Nak kata janda, macam janda sebab tak disetubuhi. Nak kata dah kahwin atau berkahwin, suaminya tak ada.
Sebab suami dia tak nak bersetubuh dengan dia, secara automatik tinggalkan dia. Gantung tak bertali, kalau orang Melayu kita sebut. Maka Islam tak benarkan rumah tangga bergantung tak bertali. Ia antara dua kemungkinan. Fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Pegang baik-baik atau cerai baik-baik. Tak ada istilah gantung rumah. Tak ada istilah gantung rumah tangga. Dibiarkan bergantung tak bertali. Jadi berhubung dengan ayat ini, Allah SWT menerangkan kepada orang beriman bahawa sesiapa yang melakukan ilak untuk tidak menyetubuh isterinya, maka jangan melebihi 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka bersetubuh, fa innallaha ghafurur rahim, maka terbatallah ilak dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, dalam tempoh seorang suami tadi, bila mana dia melakukan ilak, bersumpah tak nak setubuh, lalu ia sudah melebihi 4 bulan, maka isteri ada dua pilihan. Khiyar, sama ada dia nak sabar, tak apalah, biarlah ustaz dia nak bersumpah 4 bulan ke 4 tahun, saya hayang apa. Misalnya setengah isteri dia tak kisah, saya pun sibuk dengan cucu ustaz, saya pun tengok dia pun trauma juga, misalnya. Kalau begitu tak ada isu lah. Isunya sebab benda ni hak isteri, dia bukan hak orang lain. Kalau isteri rasa terganggu, dia bukan terganggu sebab dia tak disetubuhi saja. Kata-kata tadi macam dia tak ada nilai. Macam seolah tengok dia ni macam tengok batang kayu je. Takkanlah macam tu. Aku ni kan perempuan, takkan tak lawa aku. Ni satu kelas pernah puja aku ni, tapi aku berkenan kat kau je. Jadi seorang, bila kita direndahkan, kita marah. Dia bukan isu tak setubuh, isunya seperti kita ni tak ada nilai. Saya kan isteri, takkan sampai tak tegak langsung nafsu. 4 bulan pula tu, kalau 4 jam saya tahu. 4 bulan, rasionalnya 4 bulan ni tuan-tuan. Lelaki ni bukan kata 4 bulan, 4 hari pun masuk air dalam otak dah. Ya, orang perempuan pula, yang mungkin dia lebih bertahan daripada lelaki. Tapi 4 bulan satu tempoh yang panjang. Mudarat kepada isteri. Dia bukan isu bersetubuh untuk dapat anak, bukan isu tu. Isu dihargai, isu dirasa dia isteri, isu dirasa dia boleh melayani suami dia. Macam kadang-kadang setengah isteri bila suami tak suruh buat air, dia kecil hati. Dia bukan masalah buat air tu, masalah dia rasa suami dia tak perlukan dia. Sebab dia suka, sebab itu seorang isteri suka dia suruh buat air, dia suka hidangkan makanan, bukan sebab dia kita katakan nak buat benda tu atas arang suaminya, tapi kerana dia suka buat benda tu, menandakan dia isteri yang dihargai. Dia pun tahu suami dia pandai masak, suami dia boleh hidang sendiri, tapi dia nak dia dihargai, dipanggil namanya setiap hari. Panggil, yang datang, abang nak makan, nak minum. Dia suka tanya, abang nak minum, abang nak makan. Sebab bila suami dia beri arahan tadi, dia ada satu penghargaan. Tapi kalau senyap, masuk ke dapur, ambil cawang, ambil gelas, ambil sudu, kacau sendiri, muka catung panjang, isteri dia pun tak sedar. Malam tu tidur bergenang air mata. Kenapa? Rasa mula macam ada sesuatu dalam hubungan. Baik, Islam memerhatikan benda ni, memberi perhatian. Jadi kalau, saya sebut tadi, kalau si isteri merasakan dia memang ada mudarat, dia boleh mengangkat pada hakim. Maka hakim, sama ada hakim memerintahkan suami begini, sama ada wa imma, awak mesti setubuhi dia. Awak dah sumpah kan, 5 bulan kan, sekarang balik rumah pergi setubuh. Kalau dia kata, okey saya mengantuk lah semalam balik lewat, tidur kejap, lepas tu bangun cepat-cepat. Dan bila berlaku persetubuhan, mesti ditanya pada isteri, dia dah buat belum? Sebab benda ni dia perlu pada pembuktian. Sisi akan kata, ya Tuan Hakim, dah, dia sudah mendatangi saya. Kalau saya kata tak ada, saya tak datang pun, dia dah datang saya, dia dah menyetubui saya. Suami ni macam tak ingat, dia kata tak buat pun. Saya kata dah buat dah, dah settle, maka settle. Tapi kalau isteri dia kata dah, dia dah buat, lepas tu lama Tuan Hakim tak buat lagi, maka tak boleh dengar kata tu, dia ambil daripada pengakuan pertama. Ini secara hukum fiqh. Jadi hakim akan menyuruh suami dia tadi membatalkan sumpah dia tadi dengan membayar kafarah. Yang kafarah yang kita sebut tadi lah, beri makan pada 10 fakir miskin, atau beri pakaian, atau merdekakan hamba. Kalau tak ada 3-3 ni, maka puasa 3 hari. Kalau dia suami miskin, maka puasa 3 hari. Yang kedua, hakim perintahkan dia ceraikan. Kalau dia tidak mau ceraikan isterinya,
maka hakim akan ceraikan menggunakan kuasa hakim. Hakim jadi kuasa menceraikan isteri bila suami tak patuhi beberapa terma tertentu. Tetapi hakim tak boleh cerai lebih pada satu. Hakim kata, baik, saya jatuhkan cerai talak 3. Tak boleh. Yang hakim ni mengada-ngada. Hakim cuma dapat ada kuasa menceraikan talak 1. Dalam apa pun isu rumah tangga, kalaulah kuasa cerai berpindah pada hakim, hakim hanya berhak ceraikan talak 1. Talak 1 saja. Bukannya talak 2, bukan talak 3. Tetapi hakim akan suruh suami dulu ceraikan. Sama ada suaminya ini melakukan persetubuhan dengan isterinya bagi membatalkan sumpah tadi dengan membayar kafarah sumpah, atau dia menceraikannya, maka selesai. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, mendatangkan mudarat kepada hubungan rumah tangga ini diharamkan dalam Islam. Baik dari pihak lelaki maupun daripada pihak perempuan. Semua tak boleh. Kalau si suami tidak mau bersetubuh dengan isterinya, ini mendatangkan mudarat. Psikologinya, kejiwaannya. Berkait dengan, kita katakan, keyakinan dirinya sebagai seorang isteri. Maka ini merosakkan nilai rumah tangga. Maka seharusnya, perkara ini perlu diselesaikan baik oleh suami. Imam batalkan sumpah tadi. Sumpah tadi tak ada nilainya. Dan bila kamu menyesal, Allah itu pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Dan bagi isteri, tak salahnya kita mengadu. Dia masalah isteri, dia takut nak mengadu kepada orang yang punyai autoriti. Sebab bagi dia macam aib, mengadu rumah tangga. Tak boleh. Kadang-kadang kita perlukan orang ketiga menyelesaikan. Kalau orang ketiga dia ni tak ada kuasa, dia cuma boleh beri nasihat. Dia jumpa ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz boleh beri nasihat. Beri nasihat mungkin terpakai pada kita, tak terpakai pada suami kita. Kalau dua-dua ni memang nak murid ustaz tu, okey sikit. Tapi kebanyakan berlaku tidak sebegitu, maka perlu kepada golongan yang ada kuasa. Mahkamah. Artinya wanita-wanita tak perlu takut untuk ke mahkamah. Menuntut hak dia. Ustaz, saya kena rumah, nanti apa izin suami. Tak apa. Ia tidak perlu keizinan suami keluar rumah untuk menuntut hak kita di mahkamah. Kalau kita perlu keluar ke pejabat agama terdekat atau pejabat agama tertentu, atau bertemu dengan lawyer untuk mengetahui hak kita sebagai isteri yang diabaikan dalam pelbagai aspek, nafkah zahir atau nafkah batin misalnya, maka kita ada hak untuk keluar. Kerana keluar tu ada hak dia. Maka hakim akan memutuskannya. Kemudian Allah menyebut, wa in azamut talaq. Tapi kalau memang ucapan tadi kerana keazaman untuk cerai, saya tak nak cakap lagi dengan awak, dalam hati dia saya nak cerai lepas ni. Saya tak nak lagi peduli awak, dalam hati dia dah memang ada azam nak cerai. Azam nak cerai, tak jatuh lagi talak. Kalau dalam hati seorang suami berkata, saya nak cerai isteri saya, talak 2, talak 3, dia tak akan jatuh talak. Jatuh talak sebaik saja dilafazkan. Kerana hukum hakam talak berkait dengan lafaz, bukan berkait dengan apa yang ada dalam hati. Maka kata Allah, wa in azamut talak. Kalau ungkapan itu, ucapan itu dah atas seumpama dengannya memang ada niat untuk ceraikan, fa innallaha sami'un alim, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, ceraikan dia dengan baik. Maka tak termasuk dalam hukum ilak lagi. Tak lagi kita bicara tentang penyelesaian yang ilak. Memang kamu niat nak bercerai. Maka ini hukum hakam ilak. Jadi secara umumnya ilak mestilah datang dengan nama Allah, sumpah. Dan mesti melebihi 4 bulan. 4 bulan tak boleh, 4 bulan lebih. Dan dia mesti dikira dalam tempoh yang biasa. Adapun kalau ada tempoh yang menghalang, contoh, ni dah nak masuk Ramadan kan, maka bulan Ramadan tak boleh dikira dalam masa 4 bulan. Sebab memang bulan Ramadan orang tak setubuh. Itu memang bulan halangan bersetubuh. Kenapa? Siang memang puasa, malam mungkin dia nak iktikaf dan sebagainya. Jadi kalau dalam perkiraan Ramadan, tak kira contoh, kalau dia bersumpah daripada bulan Sya'ban, Sya'ban, Ramadan skip. Pergi Syawal. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Maka dia kira 4 bulan macam tu. Dia dikira 4 bulan daripada mula dia ucap sebut. Okey, isteri pun catat tarikh, okey. Awak dah bersumpah. Dan bila dia bersumpah, tak boleh terus mengadu pada hakim, tak boleh. Biar berlalu 4 bulan. Sebab kadang-kadang bersumpah bagai nak erak. 2 tahun. Tengok 2 jam panjat katil. Ni jenis ni tak pakai ni. Ni mulut je nampak kuat. Badan tak kuat. Maka kalau ada suami yang bersumpah begitu, maka dibiarkan. Lepas dia 4 bulan, baru boleh buat pengaduan.
Kalau baru 3 bulan setengah, tak boleh. Sebab barangkali suami dah bersama dengan isteri. Kalau dah lepas 4 bulan, barulah isteri ada hak untuk mengadu pada hakim. Tapi kalau isteri redha dia tak nak ngadu, itu hak isteri. Dan bila mana dia mengadu, suami minta tempoh lagi, suami tak boleh tempoh, dia mesti buat sekarang. Jadi suami kata, Tuan Hakim, boleh tak bulan depan baru saya setubuh? Tak boleh, hari ni. Ni balik mahkamah terus. Terus masuk bilik. Carilah hotel dekat-dekat terus, langsung terus. Jadi dia tak boleh macam tangguh. Malaikat kalau ditangguh, nak kencing dulu Tuan Hakim, kencing dulu tak apa lah. Ataupun saya ni nak selesai, nak saya cek kat pejabat dulu Tuan Hakim. Nanti habis saya cek saya balik. Terus dia tak ada penangguhan yang tak ada sebab yang kuat. Kalau dia memang jenis, orang kata saya katakan ada uzur tertentu, dia boleh tempoh tadi. Tapi dengan kata lain, tiada penangguhan bila isteri sudah mengadu, suami wajib mendatangi isterinya atau dia akan dihukum oleh hakim dengan penceraian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.